Boleh dengar saya? Ustaz. Dengar. Boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okay. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, sebelum saya mulakan, boleh tak saya mohon sesiapa yang sudi menjadi pembaca doa pada petang ni? Silakan. Ada siapa? Ada tak yang sukarela nak bacakan doa petang ni? Siapa boleh? Silakan. Saya Ustaz. Okey, Alif Helmi. Okey, silakan Alif. Silakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alaikum la takawansi alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi sholli kama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Alif Hilmi atas bacaan doa tadi. Mudah-mudahan dengan bacaan doa kita semua dan aminkan pada petang ni, mudah-mudahan kita punya masa kita pada sesi petang ni 5 hingga 6 petang ni Allah ganjari kita semua dengan pahala, dengan kebaikan-kebaikan dan manfaat yang banyaklah untuk diri kita dan juga kepada sesiapalah yang ada di sisi kita. Jadi alhamdulillah, kalau tengok kepada kehadiran ni dah 194. Okay, jadi sebelum saya nak mulakan kita punya kelas pada minggu ni, saya nak ingatkan kepada saya dan pada semua yang ada pada petang ni. Jadi kita niatkan dalam hati kita sama-sama, pada petang ni kita masuk kuliah secara online ni semata-mata kita nak dapat ilmu, yang mana ilmu tu bukan sahaja penting untuk kita punya cukupkan jam kredit kita, kan, untuk cukupkan jam kredit. Tapi yang paling penting kita dapat ilmu tu supaya ilmu tu bermanfaat untuk diri kita lah. Ramai kalau kita lihat ada orang yang berilmu tapi ilmunya tu hanya sekadar dilepaskan di kertas peperiksaan, kan. Habis exam, habis dah ilmu dia. Tapi kita tak naklah macam itu. Jadi kita nak kalau dapat seboleh-bolehnya ilmu yang kita belajar tu akan kekal lah kita jadikan sebagai amalan kita. Itulah barulah kita panggil ilmu tersebut sebagai ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kita pun dah sedia maklum kalau kita mati nanti, ilmu yang amal jariah ataupun kebaikan yang kita bawa untuk kita jumpa Tuhan kita nanti pada Allah SWT, 3 perkara, kan. Antaranya ilmu yang bermanfaat. Termasuklah kita pada petang ni, sesi petang ni, mudah-mudahan bermanfaat lah. Malaikat juga mendoakan kepada kita semua pada sesi petang ni sebab kita nak buat satu perkara yang malaikat suka, kan. Yang malaikat suka, semua yang berada di langit suka, iaitulah kita nak tuntut ilmu, yang mana ilmu yang betul tu akan beri manfaat pada diri kita lah. Okey, itu sebagai perkenalan untuk sesi kita pada petang ni. Okay, saya nak sharekan nota kita pada minggu ni, pada hari ni. Okey, semua nampak tak saya punya kongsian ni, nota? Nampak sir. Nampak. Alhamdulillah. Okey, tajuk kita ni kalau semua dapat lihat ni tajuk yang ke-10, tajuk yang ke-10 bermaksud kita dah ada 9 tajuk kita dah bincangkan pada minggu sebelum ni. Cumanya tajuk ke-10 ni dia berkaitan isu-isu kontemporari, etika dan peradaban. Isu kontemporari, kan. Istilahnya pun istilah yang moden lah. Kalau untuk bahasa mudah kita faham, isu-isu semasa lah.
isu-isu semasa berkaitan etika dan peradaban. Sebelum ni kita dah belajar, kalau saya cuba ingatkan balik apa kita dah belajar pada minggu-minggu yang awal. Kita dah belajar berkaitan etika peradaban ni, apa itu etika, apa itu peradaban. Dalam konteks negara kita, negara kita Tanah Melayu tu kita dah belajar bagaimana di awalnya alam Melayu tu bagaimana etikanya, dalam keadaan etika yang tidak bercampur lah. Pada waktu tu orang Melayu dengan etikanya yang tersendiri, peradabannya yang tersendiri. Kemudian dimasuki pula oleh pengaruh daripada tamadun India, tamadun Cina, tamadun Timur Tengah, kemudian daripada barat pula Portugis, Belanda, British dan sebagainya. Maka bercampurlah kat situ etika dan peradabannya. Kemudian kita dah bincang juga macam mana dengan kepelbagaian kaum etnik yang ada kat dalam negara kita ni, akhirnya diusahakanlah supaya semua yang ada tu dapat bersatu ataupun dapat berpadu kan. Berpadu yang kita bincang tentang adanya perpaduan kan, kesepaduan kan. Maka pada kali ini, pada hari ini, minggu yang ke-13 kita ni, kita dah masuk tajuk yang terakhir. Itulah isu-isu semasa berkaitan etika dan peradaban. Okey, ni pun semua boleh baca ni. Banyak Okey, kalau tengok yang ketiga tu, hakikatnya agama mengajar kita beradab dan beretika dalam membina sebuah tamadun dan negara bangsa. Bila kalau kita bercakap tentang etika dan peradaban ni, etika ni bahasa yang istilah yang lain lah yang kita gunakan. Istilah selain daripada etika yang kita mudah faham, kita sebut sebagai tingkah laku kan, ataupun akhlak dalam agama Islam kita lah. Kalau kita tengok dari aspek bahasa tu sendiri pun, etik kan, etika daripada etik. Etik tu berasal daripada tamadun mana kan? Siapa boleh berespon? Kalau etik tu berasal daripada tamadun mana? Tamadun Islam ke atau tamadun Eropah? Eropah kan, barat etik, etika kan. Kalau daripada pengaruh tamadun Islam ni, akhlak lah. Akhlak tu sebab Islam tu sendiri daripada tamadun Timur Tengah tu, bahasa Arab. Jadi kita menggunakan akhlak, dan itulah yang kita belajar dalam agama kita Ada 3 serangkai itu kan, akidah, syariat dan akhlak. Okey, jadi dalam agama kita ni adab lah tersebut adab dan akhlak. Dan etika tu kita pakai jugalah untuk mencerminkan tentang bagaimana kita punya tingkah laku, bagaimana kita berinteraksi dengan alam, dengan masyarakat dan sebagainya. Okey, kemudian yang keempat tu, kelestarian kecemerlangan suatu bangsa dan tamadun bergantung kepada penghayatan etika pemimpin dan rakyatnya. Ini kita pun sudah maklum lah. Kalau kita belajar, memang manusia ni hidup tu dia pastinya dia berada dalam peradaban yang tersendiri kan. Kita dah belajar dah, mungkin sebelum ni pernah dengar kisah ataupun percara ataupun dengar mana-mana, manusia ni telah pun mengalami beberapa fasa tamadun kan, beberapa fasa peradaban dalam kehidupan dunia lah kan. Kalau tengok tamadun Islam kan, yang pernah satu ketika mencapai zaman kegemilangannya, pada waktu tu bagaimana keadaannya kan, bagaimana etika pemimpinnya, bagaimana etika rakyatnya, ataupun bagaimana adab dan akhlak pemimpin dan rakyat ni kan. Kemudian ada juga nama tamadun barat kan, peradaban Eropah barat. Kat situ bagaimana pula keadaan pemimpin mereka, bagaimana pula keadaan rakyat mereka kan. Jadi nak katanya peradaban ataupun tamadun tu pastinya ada dia punya ciri-ciri tertentu lah yang kita lihat dari segi akhlaknya dan sebagainya. Okey, ni kalau tengok ni semua boleh baca ni. Pun semua boleh baca kan. Jadi etika ni dia kata satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Betul lah. Kita sudah maklum adab ataupun akhlak tu memang sangat penting. Kita sebagai orang Islam kan, kita pun mungkin biasa dengar manusia yang paling sempurna yang kita diajar dalam agama kita ni ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan kamil kan, kita sebut insan kamil. Kamil tu apa? Kamil tu sempurna lah. Kamil tu sempurna. Jadi insan yang sempurna tu dialah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang pernah bersabda dalam hadisnya yang bermaksud apa? Sesungguhnya aku ni diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi
tujuan Nabi Muhammad tu diutuskan kepada manusia ni, kita semua ni, adalah untuk menjadikan akhlak kita ni, sikap kita, tingkah laku kita, etika kita ni mulia lah. Sebab itulah dikatakan etika tu sesuatu yang sangat penting. Kan, sesuatu yang sangat penting. Kita pun sudah maklum orang baik memang disukai oleh semua orang kan. Orang yang suka senyum kan, orang yang suka bercakap baik, kita pun suka pada dia kan. Kita rasa selesa dan sebagainya. Tapi kalau kita ada kawan kan, ataupun kita berjumpa dengan seseorang yang sikap dia, kita jumpa dia, dia buat muka yang masam, ataupun kita jumpa dia, dia cakap sesuatu yang tak baik tentang orang lain ataupun tentang diri kita, kita pun rasa apa kenalah orang ni kan. Nak katanya sikapnya tu tak seronoklah kita berada padanya. Okey, jadi memang etika tu sesuatu yang sangat penting lah. Jadi penghormatan, kemuliaan seseorang tu kita lihat pada akhlaknya bagaimanalah. Okey, jadi kalau tengok kat sini dia kata etika tu seperti bunga yang disukai. Akhlak tu seperti bunga. Betul lah. Kita pun dah belajar kalau dalam Islam ni kita pun dalam Islam kita belajar ada tiga cabang tu skop agama Islam ni. Itulah akidahnya yang diumpamakan seperti akar pokok. Kalau pokok akarnya ialah akidah kan, kepercayaan kita, keimanan kita. Kalau pokok tu akar dia kuat, kukuh, terpasak memang kuat dalam tanah tu, maka batang dia pun akan lebih kuat jugalah. Batang tu dia panggil syariat lah, syariat Islam. Makanya syariat tadi apa yang diikuti dalam kehidupan dia tu, dia ikutlah apa yang telah diajar oleh agama Islam kan. Kemudian yang paling penting sebuah pokok tu ialah dia punya buah dia kan, hasil dia. Betul tak? Kalau musim durian ni, durian itulah yang kita nak kan. Rasanya sedap kan, memang macam-macam durian kan. Kalau penggemar durian, dia tahulah jenis-jenis durian jadi buah itulah yang paling disukai jadi dalam banyak-banyak perkara dalam kehidupan manusia ni, perkara yang sangat disukai itu ialah akhlak lah, etika manusia kan. Tu buahnya. Kalau katakan buahnya tu masam kan, nampak sedap tapi rasa pahit kan, ataupun nampak sedap dan rasa yang kita tak suka kan, maka kita pun tak sukalah buah tu sama juga manusia ni, kalau etika dia tu ada yang tak kena, kita pun tak suka pada dia kan. Jadi kita semua ni ada kita punya akhlak, etika kita, maka jagalah dia jagalah dia supaya kita tu tak menjadikan orang tak suka pada kita, dan kita mudah-mudahan kita disukai oleh orang lain lah. Okey, yang ketiga kalau dapat tengok tu, etika tu didefinisikan sebagai amalan baik. Kita pun dah belajar kan, etika ni amalan baik lah, atau prinsip yang jalankan dalam kehidupan kita Okey, kalau sebut akhlak ni dia umum kan, dia menyeluruh. Apa sahaja yang kita buat dalam kehidupan kita ni, itulah akhlak kan. Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, akhlak kita dengan manusia kan, etika kita dengan manusia. Bagaimana kita berinteraksi dengan alam, etika kita dengan alam kan. Bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan kan, Tuhan kita Allah SWT lah. Itu namanya akhlak kita dengan Allah lah. Dan kalau tengok dalam luang lingkup etika ni, semua nampak kan. Kat sini pendidikan, adanya etika pendidikan, perniagaan pun ada, kemasyarakatan pun ada, hubungan antarabangsa pun ada Okey. Sebelum kita tengok pada isu-isu semasa tentang etika peradaban ni, kita tengok subtopik ini, hegemoni dan globalisasi barat, menghakis etika dan peradaban. Apa itu hegemoni? Apa itu globalisasi? Globalisasi ni kita biasa dengar. Okey, kita dah dengar dalam banyak tajuk lah minggu-minggu sebelum ni. Globalisasi. Perkataan pertama tu hegemoni. Siapa tahu? Pernah dengar tak perkataan hegemoni ni? Siapa pernah dengar? Ada tak yang pernah dengar perkataan hegemoni? Tak pernah. Tak pernah hegemoni ni istilah dah lama orang pakai tapi kita baru jumpa perkataan ni pada minggu yang terakhir dalam topik dalam kita punya subjek ni. Kita nak bincanglah apa itu hegemoni dan globalisasi barat Okey, semua tengok ni. Hegemoni ni dia daripada bahasa Yunani. Dia maksud pemimpin. Kalau dalam kamus, tengok dalam kamus dewan ke kalau tengok internet tu type apakah makna hegemoni, dia akan memberi maksud tentang dominasi ataupun pengaruh
pengaruh kuasa lah sesebuah negara ke atas negara yang lain. Nak katanya negara yang kuat dia akan mempengaruhi atau dia akan menguasai negara lain lah. Negara yang lemah lah maksudnya. Negara yang lemah lah. Jadi kalau kita tengok kat sini, kenapa ada wujud istilah hegemoni rakyat barat? Nak katanya barat itu dia telah pun menguasai ataupun telah mendominasi ataupun telah meluaskan pengaruhnya ke negara-negara yang lain. Itu namanya hegemoni barat. Ini pun semua boleh baca ni. Kalau tengok yang kedua tu, kita orang Islam, Tamadun Islam ni, kita pernah mengalami satu tempoh masa yang cemerlang, gemilang dalam peradaban dunia ni. Dikatakan pada waktu peradaban Eropah atau Barat tu, mereka mengalami kegelapan. Tamadun Islam ni, peradaban Islam telah pun maju dari segi ilmunya, dari segi etika dan peradabannya lah. Tapi apabila jatuh je kerajaan Islam, tamadun Islam, Turki Osmaniyah ni pada tahun 1924 ni, 1924, pada waktu itulah mulanya satu kuasa barulah yang menggantikan pengaruh ataupun peradaban Islam yang pada waktu itu telah pemaju, yang dipanggil Barat lah, peradaban Barat. Jadi Barat ni ataupun Eropah, dia punya pengaruhnya tu bukan sahaja dalam bidang tertentu, tapi boleh kita katakan semua aspek dalam kehidupan lah. Ada pengaruh Barat kat situ. Terutamanya media sekarang ni, media sosial kan. Ada media ni, ada media massa, media sosial kan, media cetak, apa-apa media lah, apa yang boleh disampaikan maklumat kan. Ekonomi pun ada pengaruh daripada Barat, sains teknologi pun ada pengaruh daripada Barat, politik pun ada pengaruh daripada Barat, alam sekitar pun ada. Okey, jadi apatah lagi dengan zaman sekarang ni yang serba canggih dengan perkembangan teknologi maklumat, atau kita sudah belajar sebelum ni kan, adanya revolusi industri, level 1, revolusi 2, 3, 4, 5 kan. Nak katanya tu semua mencerminkan atau membuktikan memang teknologi itu semakin hari, semakin bergerak masa tu semakin tambah maju dia kan. Jadi itu pun rupanya ada pengaruh daripada Barat kan. Pada hari ni kita tengok kalau sebut teknologi itu, kita pun dah terbayang dah teknologi kat sebelah Barat tu, mereka punya teknologi lebih canggih lah berbanding dekat mana-mana negara yang lain kan. Okey, kita pun tak dapat menafikan lah benda tu. Okey, ini contoh pengaruh ataupun hegemoni Barat ataupun dominasi Barat tu dalam aspek media kan, media. Media ni kalau kita tengok, kita sendiri pun memang setiap hari tak lari daripada kita berinteraksi kan dengan media ni kan. Sama ada media cetak ataupun elektronik kan, elektronik lah. Okey, kalau tengok hari ni kat sini dinyatakan kalau media ni dikuasai antara ni, kat sini dinyatakan CNN kan, AP, Reuters lah. Okey, kalau kita tengok pada tahun yang mana Amerika tu ataupun Barat mereka membedil ataupun menceroboh Baghdad kan, ataupun Iraq kan, ataupun Afghanistan sebagainya. Jadi mereka menggunakan inilah pengaruh mereka ni atau penguasaan mereka ni dari segi media tu menyebarkan kefahaman mereka tentang Islam, kefahaman mereka tentang apa-apalah sebab mereka menyebarkan ikut pandangan mereka. Tu kadang-kadang kita lihat salah, kadang-kadang fahaman mereka tentang Islam salah, maka mereka sebarkanlah apa yang salah tentang Islam tu menggunakan media mereka tu, akhirnya tersebarlah ke seluruh dunia. Kat situlah yang wujudnya apa istilahnya tu, Islamofobia. Nak katanya ketakutan kepada Islam. Sebab media ni lah, media yang dikuasai oleh Barat Eropah ni, mereka mengeluarkan, menceritakan sesuatu yang ikut pandangan mereka. Padahal sebenarnya tak tepat lah kalau ikut kita punya fahaman sebagai orang Islam. Islam bukan agama keganasan kan, Islam agama kedamaian. Tapi mereka membawa satu gambaran seolah-olah Islam tu sebagaimana apa yang mereka gambarkan lah, bersalahan dengan apa yang kita faham. Okey, jadi itulah pengaruh mereka. Mereka sampaikan apa yang mereka rasa perkara tersebut ikut pandangan mereka lah. Itu media. Hari ni pun sama kan, hari ni pun sama. Kalau kita tengok, kalau katakan Eropah tu nak mencetuskan satu perkara yang tak baik tentang agama Islam, dia cubalah bawakan cetuskan satu isu
ataupun persepsi yang mereka sendiri cipta akhirnya disebarkan kepada dunia kan. Itu yang macam-macam berlaku lah yang kita dapat lihat pada hari ni. Okey, kemudian ekonomi. Okey, kalau tengok ekonomi kita pun sedia maklum ekonomi ni berkaitan dengan kewangan lah kan. Negara kaya akan menguasai negara yang miskin. Kan kalau kita lihat peringkat awal negara kita kan, sebelum kita negara Malaysia ni tertubuh tu, iaitulah pada masa kemasukan penjajah British tu, apa mereka punya, siapa ingat apa moto ataupun pegangan yang dipegang oleh penjajah British masuk ke tanah Melayu? Mereka mengamalkan dasar apa? Siapa ingat? Dasar apa yang British bawa? Dasar pecah dan perintah. Pecah dan perintah, terima kasih, betul pecah dan perintah. Kenapa mereka pecah dan perintah? Nak katanya antara matlamat mereka masuk ke alam Melayu ni, mereka nak menguasai ekonomi lah kan. Mereka nak kaut kekayaan negara alam Melayu tu sehingga mereka membawa masuk buruh daripada China, India kan. Semata-mata untuk melombong, akhirnya bawa ke negara mereka lah kekayaan negara kita kan. Kata itu ada tujuan ekonomi lah. Mereka masuk ke tempat lain, mereka untuk bermatlamat kan, untuk mendapat keuntungan dan menguasai sumber alam lah, sumber asli kan. Itu mereka punya matlamat untuk ekonomi Dan kalau kita lihat antara syarikat-syarikat pada hari ni kan, multinational. Siapa boleh bagi contoh, syarikat tu memang berasal daripada barat Eropah, tapi dia punya pengaruh dia tu satu dunia dah ada dah. Syarikat tu. Contohnya syarikat makanan ke kan. Siapa boleh bagi contoh? Apa contoh syarikat yang daripada barat ni, jenama tersebut tapi dah masuk ke seluruh pelosok dunia lah, kita katakan gitu kan. Apa contoh? Jenama apa? Makanan contohnya? Starbucks. Starbucks, KFC kan. Kalau katakan minuman, Coca-Cola kan. Nak katanya jenama-jenama ni dia berasal daripada barat tapi tengok macam mana mereka telah orang kata apa, mengglobalkan jenama mereka tu ke seluruh pelosok dunia kan. Itu semata-mata untuk tujuan apa? Untuk ekonomi lah Okey, selain daripada multinational punya syarikat mereka ni, barat ataupun Eropah juga ni, mereka dah wujudkan demi untuk menguasai kewangan atau ekonomi dunia, mereka sendiri telah mewujudkan IMF ni kan, International Monetary Fund kan, dana kewangan antarabangsa lah. Kalau kita ingat pada zaman kemelesetan ekonomi tahun 98, kalau masih ingat lah tahun tu, negara kita terselamat sebab atas bawah kepimpinan Tun M pada waktu tu tak meminjam daripada IMF ni kan, tabung kewangan dunia ni kan. Tapi banyak negara-negara yang terkesan ekonominya meminjam kan, menggunakan dana daripada IMF ni. Lalu apa jadi pada negara tersebut? Siapa tahu apa jadi pada negara yang berhutang dengan ataupun meminjam dengan dana kewangan antarabangsa ni? Apa kesan buruk daripada negara tersebut? Siapa boleh sharekan pandangan lah? Inflasi. Inflasi ataupun orang kata demi mengenang budi, bermaksud apa-apa dasar tu dalam kerajaan tersebut atau negara tersebut, dia terpaksa lah tunduk je lah pada permintaan apa yang mereka hutang lah padanya kan. Macam kita lah pada kalau waktu zaman-zaman Melayu dulu kan, kalau katakan seorang yang meminjam kan pada yang pemberi pinjam, orang pada yang beri hutang lah, kalau dia tak mampu bayar kan, apa kena buat? Terpaksa dah ikut arahan dia kan. Dalam filem-filem Melayu kita pun kita dapat lihat kan, kadang-kadang orang tu yang berhutang banyak sampai tak boleh bayar, sampai satu tahap terpaksa mengorbankan maruah keluarga sendiri kan, menjual anak sebagainya kan. Itu nak katanya tu dalam alam Melayu kita. Tapi kalau negara yang telah berhutang dengan pengaruh barat ni, terpaksalah gadaikan apa-apa sajalah dekat negara tersebut semata-mata untuk bayar hutang. Itulah bahayanya nak katanya dengan ekonomi ni, barat tu telah dapat menguasai negara-negara lain lah. Antara juga mereka ada Bank Dunia dan WTO. Okey, nak katanya penguasaan barat dalam aspek ekonomi ni telah menjadikan mereka ni seperti raja ekonomi lah. Boleh menguasai negara-negara yang kecil, negara-negara miskin dan sebagainya. Jadi kita pun samalah. Kalau kita miskin, kita susah nak buat keputusan kan.
berbanding kalau kita kaya, kan? Sebab itulah dalam kehidupan masyarakat negara kita pun kita dapat lihat orang-orang kaya kita dapat lihat dia macam bebas buat apa-apa keputusan, kan? Tapi kalau orang miskin, pandangannya, keputusannya pun kita boleh katakan macam pandang sebelah mata lah, ataupun tak pandang lah, begitulah. Itu dalam bentuk kekayaan individu. Kalau kekayaan negara pun sama juga, kan? Lebih kurang je perangannya. Itu nak katanya etika lah, berkait dengan etika. Ini pengaruh barat. Okey, politik pun sama. Kalau tadi media Eropah, barat pun dah ada pengaruh dia. Ekonomi pun memang kita nampak dah pengaruh atau penguasaan atau dominasi daripada pihak barat. Politik pun sama jugalah. Kan politik kita lihat dari segi politik, kan. Kalau kita dapat tengok hari ni negara Islam, kan, sahabat atau saudara mara kita dekat Palestin, kan. Palestin tu Islam, kan. Kita lihat macam mana pengaruh politik dunia, kan, yang dikuasai oleh blok barat ni. Mereka lihat negara Islam ni macam tak ada apa-apa je, kan. Padahal kita nampak kat situ adanya pertumpahan darah, kan, ataupun mencabul kedaulatan negara yang sah, kan, Palestin. Tapi sebab mereka ni tak sehaluan dengan agama kita, dengan Islam, memang barat ni dia tak menyukai agama Islam, kan. Mereka pun sendiri ada fahaman mereka sendiri, kan, agama mereka sendiri. Lalu itulah dengan kekuasaan politik dunia mereka tu, mereka buat tak tahu je, kan. Akhirnya banyaklah saudara mara kita tu, se-Islam kita tu yang ditindas, yang dibunuh, dan dizalimi lah, gitu. Jadi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ni pun yang mengawal ataupun yang ada dasar-dasar dalam dunia kita pada hari ni pun banyak dikuasai oleh blok barat, kan. Blok barat. Mereka buat undang-undang, mereka laksanakan undang-undang. Tapi kita boleh katakan bias lah. Kita boleh katakan bias lah, undang-undang ini memihak kepada mereka. Kalau mereka ada kuasa, maka itulah. Sama juga mana-mana. Dekat perangkat negara kita pun sama juga, kan. Kalau kita ada kuasa politik, kadang-kadang guna kuasa itulah membuat dasar-dasar tertentu. Kalau dia tak ada rasa nilai Islam yang utuh dalam jiwa dia, dia akan buat dasar ataupun dia cuba kaut keuntungan lah menggunakan kuasa politik yang ada. Rupanya sama juga kalau orang bukan Islam, kan. Sebab namanya manusia, dia memang ada nafsu, kan. Apatah lagi nafsu tu kalau tak dikawal, kan, tak diikat. Sebab tu kita pun dah belajar dalam manusia tu selain daripada jasad adanya nafsu, kan. Nafsu tu dalam Al-Quran pun disebut innan nafsa la'ammaratun bisu, kan. Nafsu tu dia sememangnya memang menyuruh-nyuruh buat perkara-perkara yang tak baik, kan. Sebab itulah kita adanya Islam ni, kita adanya adab, kan, adanya tasawuf, kan, akhlak tu supaya kawal, kontrol, ikat nafsu tu supaya dia tak bebas. Tapi mereka ni di barat Eropah memang nafsu lah yang menjadi mereka punya, orang kata, tujuan hidup lah, kan. Tujuan hidup mereka tu bersandarkan kepada nafsu, kan. Itu yang ada wujud istilah hiburan, macam-macam lah. Nanti kita akan kongsikan. Okey, itu dari segi politik. Okey, kalau tengok juga ni, daripada barat juga kita dapat lihat pegangan agama yang semakin longgar. Ilmu yang dangkal, akibatnya bertambah lagi defisit etika di seluruh dunia. Kalau minggu lepas, kalau ingat lagi Dr. Lizam ada sebut defisit sosial, kan, defisit sosial. Defisit tu siapa ingat? Istilah defisit tu apa istilah yang kita mudah faham lah dalam bahasa Melayu kita ni? Defisit ni macam canggih sangat, kan. Bahasa mudah apa itu defisit? Penurunan. Penurunan ataupun kemerosotan lah. Kemerosotan. Kalau defisit sosial, kemerosotan sosial. Kalau defisit etika, kemerosotan etika. Ataupun akhlak lah, merosot. Kalau kita belajar dalam ilmu peradaban ni, kalau kita tengok pada zaman peradaban Islam dulu tu, nilai kemajuan jasmani itu ataupun pembangunan tu, dia seiring dengan pembangunan atau nilai akhlak, kan. Akhlaknya baik, terbaik, ekonominya pun terbaik. Maksud dia seiring lah. Tapi yang berlaku sekarang ni, kemajuan teknologi semakin canggih, ekonomi pun semakin canggih, kan. Semua canggih-canggih. Tapi bab kerohanian ni defisit, kan, merosot atau menurun, kan. Nak katanya apa tu?
Itu dia tak selari lah. Dia tak selari kan. Maka kalau tak selari, risikonya apa? Risikonya peradaban yang berlaku tu dia akan rosak lah, sebab peradaban tu dia bergantung kepada akhlak manusia kan. Kalau akhlak manusia tu baik, peradaban tu boleh konsisten lah, boleh kekal lama tapi kalau akhlak manusia yang berada dalam peradaban tersebut bermasalah kan, akhlaknya pun runtuh, suka pada perkara-perkara yang jenayah sebagainya, maka tunggulah peradaban tu akan runtuh juga Okey. Ni keruntuhan akhlak. Kalau tengok, ni contoh ni akhlak isu-isu berkaitan etika kan. Bila pengaruh barat tadi yang sentiasa bertuhankan nafsu, kita boleh katakan barat ni mereka bertuhankan nafsu Saya ada baca, mungkin Panjang boleh baca cari kat internet tu. Barat ni, Eropah ni, mereka ni tidak percaya kepada agama kan. Kalau masih ingat lagi pada zaman kegelapan Eropah, mereka ni bermusuh dengan agama. Mereka tak suka beragama sebab agama yang berada di Eropah pada waktu tu, agama Kristian tu, agama Kristian tu menindas rakyat kan. Lalu akhirnya mereka tak nak beragama. Mereka keluarkan agama daripada kehidupan. Yang namanya sekularisme. Kalau ingatlah sekularisme, pisahkan agama daripada hidup. Jadi kalau agama tak ada, jadi mereka ikut apa? Kalau agama tak ada, mereka ikut apa? Maka itulah yang mereka ikut. Ikut nafsu. Apa saja mereka inginkan kat dunia ni mereka ikut Itu yang namanya wujud satu pemikiran hedonisme. Hedonisme ni apa? Siapa tahu hedonisme ni apa? Satu bentuk pemikiran yang macam mana hedonisme? Pernah dengar tak? Siapa antara ramai-ramai ni yang tahu hedonisme ni apa? Pernah dengar ke tak perkataan ni? Istilah hedonisme ni? Pernah sir. Dia Ya? orang yang patut melampau menyukai benda yang tidak patut dan tidak berakhlak. Macam sentiasa pergi ke pub, sentiasa benda yang tak bagus rasa. Okey, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian dengan itu pesan lah tapi hedonisme ni kita boleh katakan dia satu bentuk pemikiran supaya suka berhibur. Berhibur kan, hiburan. Sebab kalau kita tengok hari ni kan, memang hiburan ni kita suka kan. Apatah lagi remaja kan, ataupun anak muda lah. Memang suka berhibur Bukan remaja je, orang tua pun suka berhibur kan, sebab hiburan ni dapat menghilangkan stres kan. Dalam Islam pun ada hiburan yang dibenarkan kan. Contohnya kita dengar nyanyian kan, muzik-muzik, dapatlah hilangkan stres Cumanya bagaimana bentuk hiburan yang dibawa oleh barat ni? Kalau kita tengok kat sini hiburan mereka ni, hiburan yang dibawa oleh Eropah barat ni, mereka macam ada trend kan, ada ada sesuatu yang tersirat, yang mereka bawa kan. Tu yang ada yang hip hop, skinhead kan, macam dinyatakan kan, hippies, mafia, gangster, breakdance. Nak katanya ni bentuk hiburan-hiburan yang mereka cuba perkenalkan. Selain daripada bentuk-bentuk nyanyian kan, bentuk-bentuk tarian ni kan, ada juga namanya gejala seks bebas. Ni pun bentuk hiburan kan, bentuk hiburan. Okey, kalau pernah baca, saya terbaca, dikatakan kalau dekat Eropah tu boleh katakan ada orang buat kajian kan. Tu kajian pada tahun awal 90-an 92 dia kata. Kalau dia buat kajian, dia katanya 13% daripada jumlah orang dewasa dekat Eropah tu, nak katanya dia kalau diberi pilihan untuk bebas ataupun dijamin tak ditangkap, mereka nak buat inilah seks bebas ni kan. Kata rogol lah nak katanya. Nak katanya rogol ataupun hubungan seks bebas ni menjadi satu bentuk bagi memenuhi nafsu lah. Kan memenuhi nafsu kan, hiburan kan. Jadi itu yang dibawa oleh barat. Jadi bila barat ni dah menguasai dunia termasuk negara kita Malaysia, maka itulah yang berlaku kan. Dan budaya ni, gejala ni, kalau kita lihat hari ni macam mana keadaannya kan.
kita pun sudah maklum kesan daripada seks bebas ni apa berlaku. Itulah yang banyaklah masuk anak-anak dara ni, golongan wanita muda ni masuk ke pusat-pusat pemulihan akhlak kan. Lahirnya bayi-bayi yang tidak berbapakan sah kan, tidak ada bapa yang sah kan, maka itulah yang akan lahir. Maka itu kesan yang tak baik. Okey, lain daripada itu rapuhnya isteri keluarga. Ni boleh baca banyak ni. Saya tengok baru 9 slide ada 37 je, saya lajukan sikit Okey, ni kemudian kita tengok kesan daripada pengaruh barat juga, rapuh rumah tangga kan, masing-masing nak bermewah, nak berhibur, nak jadikan dunia sebagai matlamat utama kehidupan. Maka perkara yang penting dalam kehidupan dia tu contohnya tanggungjawab bersama membesarkan anak-anak kan dengan keluarga dihiraukan, diabaikan kan, semata-mata nak cari kemewahan. Maka demi kemewahan keluarga diabaikan, anak pun diabaikan. Itulah yang berlaku macam-macam kan. Sampai satu tahap nak berhibur punya pasal, terpaksalah mengorbankan perkahwinan kan, cerai kan, jual anak kan, sumbang mahram. Ini semua dah berlaku kat negara kita Okey, kalau waktu zaman saya kecil-kecil dulu pada waktu tu media sosial, media internet ni semua tak ada kan. Pada waktu tu kita jarang dengar orang buang anak kan, sumbang mahram kan. Mungkin sebab waktu tu tak tersebar kan, sebab tak ada media masa sosial ni. Tapi sekarang ni mungkin kesan daripada perkembangan teknologi kita banyak dengar kan berita-berita tentang macam ini tapi nak katanya pada waktu tu tak terdedah, sebab pengaruh globalisasi daripada internet tu tak macam hari ni kan, bebas. Maka pengaruhnya pun semakin meluas kan. Bukan hanya di bandar, di kampung-kampung pun sama kan, berlaku juga perkara-perkara macam ini Okey, kegelisahan jiwa, akal tertekan, gelisah. Nak katanya pada hari ni punya kan kesan daripada matlamat yang tak jelas dalam hidup kita ni untuk bermewah, untuk berhibur ramai yang tertekan kan. Kalau kita tengok kan, orang-orang yang kaya dekat Eropah tu kan, nampak kaya tapi sebenarnya dia stres kan. Itulah nampak duit banyak berjuta-juta, bukan juta, bilion tapi macam mana cara pengakhiran hidup dia kan, kadang-kadang ada yang bunuh diri sebagainya kan. Nak katanya kekayaan tu memang bukan matlamat dah. Sebab itulah Islam, agama kita dah ajar di awal-awal, kekayaan tu bukan kaya pada harta, pada duit dan sebagainya, tapi kaya jiwa kan. Jiwa. Kalau jiwa kita kaya, rohani kita kuat, kukuh kan, kita tak suka bunuh diri, kita pun tak ada sakit mental kan. Sebab kita kaya jiwa kan, redha. Itu contoh sikap lah kan, contoh sikap yang kaya jiwa kan. Redha pada ketentuan Allah kan, berpada pada apa yang ada kan, tidak suka menyusahkan orang lain. Itu contoh jiwa yang kaya kan. Okey. Ini contoh isu etika peradaban semasa dari aspek sosial lah. Okey. Ini pun boleh baca kalau kita baca boleh baca. Kita dah 5.40 ni. Target pukul 6 kita habis Tapi banyak lagi slide saya ni. Okey, jadi kalau tengok saya pun dah terangkan secara langsung tadi pengaruh daripada hegemoni barat, bagaimana mereka bawa satu kefahaman, satu pemikiran yang merosakkan nilai etika lah, akhlak tu. Maka kalau kita tengok kat sini pun dah dapat lihat dah memang etika ni ataupun tingkah laku manusia tu kalau rujuk pada kenyataan ni, memang pada waktu dahulu pun raja-raja pada waktu tu dah memerintahkan dah. Mereka punya bijak pandai ni untuk buat satu kitab tentang nilai-nilai yang baik kan, supaya jadi panduan bagi rakyat mereka lah. Supaya kalau ada panduan ni, pedoman ni, maka kerajaan ataupun kerajaan raja tersebut terkawal lah kan, terkawal dari segi apa yang boleh, apa tak boleh Kalau bebas, tak ada undang-undang atau etika, susah lah kan. Di sana sini ada perkara-perkara yang tak baik berlaku Okey. Ini jenayah kalau tengok ni, ni untuk negara kita lah. Nak katanya kesan dari aspek etika yang rosak tu, nilai akhlak yang semakin menurun ataupun defisit, kita panggil defisit etika tu, jenayah pun berlaku Ini pada waktu, boleh tengoklah data ni, statistik ni pada bulan 1 Januari hingga Mac ni tahun 2020 pada musim pandemik ni. Nak katanya musim pandemik yang ada virus bahaya tu pun masih lagi berlaku jenayah. Nak katanya penjenayah ni dia tak kisah kan, sebab virus pun dia tak kisah dia tetap juga buat jenayah. Sebab apa? Sebab akhlaknya pun dah
dah defisit dah merosot dan menurun maka tetap juga buat jenayah cumanya penjenayah yang rasa takut wabak ni dia boleh kontrol lah, tapi masih juga berlaku jenayah sebab ada yang tak dapat kawal akhlak masing-masing Okey, ni pengambilan kanak-kanak. Kita dapat lihatlah pada hari ni macam-macam lah cerita tentang kesan daripada akhlak yang semakin merosot nilai dia tu. Kanak-kanak yang tak berdosa, yang tak ada tenaga yang banyak ni pun didera kan. Kita dapat lihat hari ni siapa tahu kisah ataupun isu semasa ni tentang penderaan kanak-kanak yang paling latest ni yang terlibat dengan kes mahkamah tu. Yang Kes adik Bella. Apa dia? Yang kes adik Bella pun sama Adik Bella kan? Dan katanya kita lihat macam mana tu kanak-kanak yang tak bermaya, kalau kita dengan kita yang orang tua dewasa ni tenaga yang banyak kita boleh mendera mereka, dan katanya macam manalah dia punya tahap penilaian otak dia kan. Dan katanya otak dia tu dah tak boleh kontrol dan katanya dia nak lepaskan geram. Itu berpunca daripada stres lah, tekanan tekanan dalam diri dia, tak boleh fikir mana yang baik, mana yang tak baik, dia celaru atau keliru Lalu kanak-kanak lah jadi mangsanya kan. Kalau mak ayah yang stres dengan tempat kerja dan sebagainya, masalah ekonomi, anak-anak lah juga jadi tempat lepas geram. Nak katanya tu apa? Banyak dah berlaku, kita pun dah sedia maklum benda ni. Okey, rumah tangga, kekerasan kita pun sedia maklum isteri ni ramailah yang menjadi mangsa kan, sepak terajang kan oleh suami-suami yang tidak ada nilai akhlak yang sepatutnya menjadi pelindung. Tapi bukan jadi pelindung jadi melepaskan geram, melepaskan stres kepada ahli keluarga kan, anak-anak, isteri dan sebagainya. Boleh tengoklah dekat statistik yang ada dalam website tu, banyaklah boleh carikan statistik datanya. Okey, konflik antara kaum pun berlaku ini masalah akhlak lah. Sebab itulah di awal tadi saya sebut Nabi Muhammad SAW menyatakan keutamaan Nabi Muhammad tu diutuskan untuk menjadikan akhlak manusia ni baik kan. Sebab akhlak lah punca kepada segala-galanya lah. Dera anak, punca akhlak. Keganasan rumah tangga, punca akhlak kan. Untung berlebihan pun punca akhlak kan. Tamak kan, namanya tamak kan. Pun punca daripada akhlak. Konflik antara kaum pun punca daripada akhlak juga kan. Akhlak sesama manusia kan, maknanya hubungan antara manusia itu ada konflik lah yang tak selesai lagi apa daripada akhlak. Kalau semua manusia ni ada pegangan agama yang betul kan, Islam pegang dengan agama Islamnya, agama yang bukan Islam pun memang semua agama mengajarkan perkara yang baik kan, nilai yang baik. Kalau dia berpegang juga, memang tidak akan berlaku lah konflik-konflik yang kita dapat lihat pada hari ni Ini punca daripada nilai akhlak yang defisit lah, yang semakin hari semakin merosot. Puncanya apa? Itulah punca macam-macam kesan daripada hegemoni Barat. Barat membawa pemikiran yang sukakan kehidupan dunia, sukakan nafsu syahwat. Lalu pengaruh tu termasuk dalam pemikiran kita semua lah kan, seluruh dunia kan terkesan dengan pengaruh daripada apa yang dibawa oleh pemikiran Barat atau Eropah. Okey, ini ekonomi. Pengaruh ekonomi juga. Etika ataupun nilai akhlak yang semakin defisit dalam aspek ekonomi kan. Kita tahu dalam Islam ni ekonomi, kewangan, semua tu memang merupakan satu anugerah Allah SWT lah kan. Kalau kita lihat pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW pun kita lihat bagaimana orang kaya dan orang miskin kan. Tapi pada waktu tu mereka lihat semua tu dalam aspek iman kan, mereka ada iman. Sampai berlaku cemburu kan, orang miskin kepada orang kaya kan. Dia kata orang kaya ni ada duit banyak boleh bersedekah kan, orang miskin ni tak ada duit nak sedekah kan. Dan katanya sampai tahap tu. Tapi pada waktu hari ni orang kaya tak melihat kekayaan tu sebagai punca atau lubuk pahala. Tapi dia nampak kekayaan tu sebagai lubuk untuk dia lebih kaya dan mementingkan diri sendirilah. Macam tu kan. Okey, apa lagi contoh lain? Rasuah kan, rasuah berlaku kan. Rasuah ni minggu lepas Dr. Rizam dah ulas panjang dah tentang rasuah ni. Inilah juga contoh defisit akhlak rasuah. Nabi Muhammad SAW ada bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi hadis sahih lah ni. La'ana Rasulullah SAW ni telah melaknat ar-rashi yang beri rasuah tu,
wal murtashi. Yang menerima rasuah kan. Nak katanya rasuah ni satu benda yang mendapat laknat daripada Nabi Muhammad SAW. Dia punya bahaya sampai dapat laknat. Nabi Muhammad SAW tidak akan melaknat sesuatu kecuali benda tu memang ada kesan yang sangat tak baik lah. Rasuah ni mendapat laknat, maka memang bahayalah banyak bahayanya lah. Sebab rasuah ni dia mengambil hak orang lain kan. Banyak orang mengambil hak orang lain dengan sebab rasuah lah. Sepatutnya A dapat, tapi kerana rasuah dia tak dapat kan, bagi pada B, bagi C dan sebagainya. Ini contoh defisit yang paling jelas lah. Minggu lepas Dr. Rizam terangkan rasuah ni daripada setinggi-tinggi jawatan manusia tu sampailah serendah-rendahnya. Kalau dia tak ada iman yang kuat, pegangan agama yang kuat, memang dia akan terkait juga dengan rasuah. Banyak sebab lah, antaranya mungkin faktor ekonomi kan, nak kaya ataupun tekanan hidup sebagainya. Tapi walau bagaimana tekanan pun, kalau kita ada agama, kita tetap tidak akan suka mengambil hak yang bukan hak kita macam tu Okey, pembaziran pun bentuk juga ekonomi kita pun dah belajar dah, bazir itu bukan perkara yang baiklah dalam Islam Islam pun dalam Al-Quran sebut wala tubazir tabzira, janganlah kamu bazir kan. Kerana membazir itu ialah saudara mara syaitan kan. Islam sangat mementingkan perkara sekecil-kecil perkara pun Islam pentingkan kalau boleh jangan bazirlah. Cumanya pada waktu hari ini kita dapat lihat banyak pembaziran berlaku kan. Bukan pada orang lain lah, tengok pada diri kita sendiri kan. Kadang-kadang kita makan, nafsu kita nak makan banyak lah, kita ambil banyak. Last kita dapat makan sikit je Rupanya sikit itulah yang bermanfaat untuk diri kita, yang lain kita buang kan. Dah bazir tapi itulah kita boleh sama-sama fikir lah rupanya defisit akhlak atau etika dalam aspek ekonomi ni berlaku juga pada diri kita sendiri kan. Kadang-kadang kita beli, kita dah ada, kita beli juga kan. Nak katanya tu satu benda lah kita boleh fikir baiklah bagaimana diri kita Okey, politik. Etika dalam aspek politik. Ini kita tak boleh cakap lah. Kita tengok dalam negara kita sendiri pun kita dapat lihat apatah lagi peringkat dunia lah. Tadi kita dah bincang di awal tadi, politik barat tu bagaimana mereka menguasai dunia kan. Dengan kuasa mereka tu, mereka memenangkan mereka punya pihak lah. Yang tak sehaluan dengan mereka, ditindas, dizalimi kan. Sama juga mana-mana negara pun negara kita ada tak? Secara jujurnya dalam kelas ni, politik negara kita ni, dalam negara kita ni macam mana keadaannya? Adakah semua mereka yang terlibat dengan politik pada hari ini di negara kita, mereka punya akhlak bagus, boleh jadi contoh ke atau bagaimana? Siapa boleh respon? Siapa boleh respon? Pada pendapat saya Ustaz, pada pendapat saya tak begitu baik sebab banyak macam kes-kes yang belum kita tahu kepastian lagi, so menimbulkan rasa keraguan lah tentang bagus tak politik di negara kita sekarang ni. Okey, terima kasih banyak-banyak Okey, terima kasih atas respon juga Bagus. Rajin respon Betul? Nak katanya etika, adab, akhlak, tingkah laku kan, semua ni berkaitan pada yang namanya manusia memang ada itulah. Cumanya peringkat politik ni mereka pun manusia juga, mereka tak lari daripada nafsu. Ada yang cumanya mereka ada kuasa je kan. Kalau mereka ni ada kuasa tapi tak ada nilai yang baik, etika yang baik, adab yang baik, akhlak yang baik, maka itulah berlaku macam-macam kan. Tak amanah, pecah amanah, ambil rasuah kan, ataupun macam-macam lah kan, mengambil hak orang lain, ataupun dia punya kroni dia punya keluarga dia semua kaya raya, orang yang tak sehaluan dengan mereka tidak mendapat apa-apa kan. Nak katanya macam itulah. Itu kesan daripada politik yang tidak terikat dengan nilai Islam Okey. Ini kita tengok pula. Ini pandangan daripada seorang tokoh politik Islam lah, orang Muslim Imam Hasan Al-Banna. Okey, sikit lagi kita dah nak kunam ni, sikit lagi. Saya cuba lajukan. Okey, Imam Hasan Al-Banna. Pernah dengar tak nama tokoh ni, Imam Hasan Al-Banna? Pernah dengar tak? Pernah, sir. Pernah dengar tak bacaan-bacaan zikir-zikir pagi dan petang tu yang kita sebut Al-Maqsurat? Pernah dengar tak Al-Maqsurat? Zikir-zikir pagi tu. Pernah kan? Kalau yang pernah amalkan tu pada pagi-pagi petang tu, biasanya antaranya asbahna wa asbahal mulku lillah tu kan. Nak katanya tu penyusunnya tu antaranya ialah inilah tokohnya Imam Hasan Al-Banna. Dia menyusun zikir-zikir Nak katanya
Imam Hassan Al-Banna ni seorang tokoh politik Muslim lah yang menjadi contoh, dan banyak pandangan-pandangan dia ni kita nampak ke arah Islam lah. Memang dia mengamalkan Islam. Apa pandangan Imam Hassan Al-Banna ni? Dia kata apa? Politik tu bukan hanya sekadar parti politik, tapi secara keseluruhannya aktiviti dakwah untuk mengurus nasib umat supaya ikut apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis lah. Kan? Dan katanya politik tu, pemerintah tu, penguasa tu, dia kena pastikan dia gunakan kuasa dia tu untuk memastikan rakyat bawahan dia ikut apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah lah. Dan katanya buat perkara yang betul lah kan. Tapi sebelum penguasa atau orang yang ada dalam politik tu berbuat demikian, individu tu sendiri, dia sendiri kena ada sikap yang baik lah untuk dia contoh kan. Macam Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi, seorang pemimpin politik kan, ketua negara kan. Macam ni sikapnya kan. Sikapnya, isteri Nabi sendiri, Sayyidah Aisyah kata apa? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi tu Al-Quran. Dan katanya apa yang sebut dalam Al-Quran tu memang Nabi amalkan kan. Nabi orang yang baik, jujur, amanah, tak menipu kan, adil, semua tu ada. Tapi kalaulah pada hari ni parti politik tu mengamalkan semua apa yang diajarkan oleh Islam, maka ramailah orang-orang dekat dunia ni tak ada miskin kan, semua baik-baiklah sebab pemimpinnya baik kan. Sebab itulah orang katalah satu kata-kata an-nasu ala dini mulukihim. Manusia ni, rakyat ni, dia tengok pada pegangan atau agama pemerintahnya kan. Kalau pemerintahnya atau raja itu okey, rakyatnya okeylah. Kalau parti politik, pemimpin, penguasanya pun suka rasuah, maka yang bawah-bawah ni pun rasuah lah. Kan? Begitulah macam itu. Dan katanya, contoh melalui teladan lah. Ataupun, apa orang kata, kepimpinan, teladan ikut kepimpinan. Okey, Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Dengar sir? Dengar. Minta maaf, saya punya laptop ada masalah ni, jadi saya cover balik dengan handphone saya ni. Okey, nampaknya saya dengar tak suara saya? Dengar Ustaz? Okey, Dengar Ustaz. okey, jadi saya akan teruskan dengan handphone lah. Laptop saya ada masalah. Okey, jadi saya sambung Imam Hassan Al-Banna tadi, seorang tokoh politik Islam. Jadi nak katanya penekanan yang diberikan oleh Imam Hassan Al-Banna tu, dia menekankan supaya segala-galanya, semua manusia daripada serendah-rendah tahap ataupun level manusia tu sampailah setinggi-tingginya, contohnya memegang kuasa dalam parti politik, semuanya kena kembali kepada Al-Quran ataupun ajaran Islam. Nak katanya kalau kita ikut Islam, memang confirm akhlak kita, etika kita, adab kita, tingkah laku kita akan berada pada jalan yang betul lah. Kita tidak akan menjadi orang yang tak adil, kita akan jadi orang yang adil, orang yang jujur kan, sebab kita tahu
Semua gerak-geri kita, tingkah laku kita, akhlak kita, etika kita ada dia punya hukumannya kan. Sama ada dapat pahala ataupun dapat dosa kan. Kalau kita tahu buat ni dapat pahala, kita akan buat. Kalau kita tahu buat ni dapat dosa, kita tak akan buat, kita tinggalkan. Maka ukuran, sebab itulah orang kata orang Islam ni, orang yang beriman ni, dia memang terselamatlah kan, sebab semuanya dia hitung dengan pahala dan dosa kan. Okey, nak rasuah, dia tengok dosa ke pahala? Oh, banyak dosa kan. Tak nak buat sebab takut kalau dosa banyak, dapatlah balasan yang tak baik kan. Neraka dan murka Allah SWT. Jadi kalau kita tengok rasuah ni juga, kita pun sedia maklumlah, dah banyak bincang kan. Cumanya apa yang dibawakan oleh tokoh Islam, contohnya Imam As'ad Al-Banna ni, itulah supaya dengan kembali kepada ajaran Islam, seorang individu tu dapat menghilangkan diri atau mengelakkan diri daripada terkesan daripada pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh hegemoni barat kan, pemikiran yang sukakan kepada nafsu, sukakan kepada hiburan, sukakan kepada dunia, sukakan kepada perempuan kan, sukakan kepada harta dan sebagainya kan. Maka itulah antara isu-isunya lah yang berlaku berkaitan dengan etika dan peradaban. Okey, boleh tak setakat tu? Apa yang kita bincangkan pada petang ni jelas tak? Jelas. Okey, ada perkongsian ataupun ada nak tanya apa-apa sebelum kita tutup? Saya nak bagi kerja sikit lah. Ada nak kongsikan apa-apa tak? Semua okey ke? Sekarang ni okey Ustaz. Okey, Ustaz. Okey, jadi topik kita pada hari ini topik terakhir. Jadi slide itu pun nota tu nanti pensyarah kelas masing-masing boleh kongsikanlah nota tersebut untuk dibaca. Tapi apa yang penting pada topik kita pada petang ni, dia berkaitan tentang adanya pengaruh daripada barat ke seluruh dunia yang membawa pengaruh-pengaruh yang tak baiklah. Yang mana akhirnya bukan hanya orang yang non-Muslim saja terkesan, kita orang Islam yang ada pegangan yang betul pun terkesan juga. Itu yang kita lihat, ramailah orang Islam kita, anak-anak muda kita sendiri kan, yang keliru untuk menilai cara hidup yang mana yang betul kan. Sebab dah terikut-ikut dengan pengaruh daripada barat itu sendiri. Jadi kita kalau dah tahu, kita cuba fikir kembali, hayati kembali apa yang Islam ajarkan, kemudian apa yang berada di sekeliling kita. Kalau kita dapat nilai yang baik, maka insya-Allah akhlak kita, etika kita tu tak menyumbanglah kepada defisit akhlak yang memang sedia maklum semakin lama semakin berlaku kan. Untuk selamat, memang itulah satu caranya, kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ataupun ajaran Islam yang sebenarlah. Sebagaimana kita belajar dalam ilmu agama kita. Okey, jadi untuk tugas kita pada minggu ni, saya mohon pada semua pelajar nanti boleh hantar tugasan ni dalam grup Teams, Microsoft Teams masing-masing lah. Semua kelas ada Microsoft Teams. Okay, saya nak kalau dapat semua pelajar carikan apa-apa isu semasa ni berkaitan dengan etika ataupun nilai manusia ni yang berlaku pada masa sekarang ni. Sama ada dekat luar negara ke ataupun dekat negara kita sendiri ke, apa-apa isu, sama ada isu etika tu berkaitan politik ke, isu etika tu berkaitan rumah tangga ke, isu etika tu berkaitan sosial ke, ekonomi ke, carikan isu tu, tarik kat Google tu, carikan apa contoh isu yang ada, kemudian sharekan link yang jumpa tu dalam Teams masing-masing. Kemudian lepas share link tu, cadangkan satu bentuk pendekatan yang boleh menangani isu tersebut. Kan katakanlah contoh cari kat Google tu, jumpa isu etikanya ialah isu rasuah kan, contoh. Banyak rasuah kan. Sharekan link tu kan. Sama ada tahun ni ke, tahun lepas ke, yang semasa. Kemudian cadangkan. Saya cadangkan daripada isu etika rasuah ni, pendekatan untuk menanganinya ialah dengan apa? Sekian. Boleh kongsikan satu je cadangan. Okey, boleh tak? Semua boleh? Ustaz, Ya. nak tanya. Sila. Boleh share dalam artikel berita ke Ustaz? Apa dia?
Kalau share artikel Share artikel. Suara tak jelas. Putus ke apa? share artikel berita Ustaz. Boleh. Apa-apa saja kita dapat jumpa isu dalam internet tu, sama ada artikel berita kat Utusan ke, kat Metro ke, kat Berita Harian ke, ataupun dekat mana-mana sumber yang ada tu, sharekan link tu supaya nanti masing-masing pelajar pun mungkin boleh tengok, oh isu ni rupanya dapat tengok juga kan. Kemudian bawah tu cadangkan. Okay, saya cadangkan daripada isu yang saya jumpa daripada link di atas. Cara yang menenganinya ialah dengan apa kan? Cadangkanlah ikut pandangan daripada pelajar sendiri. Boleh? Hantar di tim masing-masing Boleh semua? Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Boleh Boleh Ustaz. Boleh sebab sambil kita baca tu kita dapat fikirkan satu penyelesaiannya supaya kita sendiri dapat tahulah. Kan kadang-kadang kita tak fikir diri kita kita tengok diri kita rupanya ada terjebak juga kan. Jadi kita pun secara tak langsung kita pun fikir juga, oh rupanya macamlah caranya untuk kita cuba tangani balik perkara yang dah berlaku pada diri kita atau pada orang lain lah. Macam itu Okey, kita pun dah pukul 6 lebih ni, dah terlebih ni. Jadi pada kelas-kelas yang mana yang belum tik kehadiran kelas tu, boleh tiklah kehadiran di YouFuture tu supaya nanti dapat dilihat hadir lah. Kan kadang ada yang terlupa nak tik jadi ada masa ni boleh tik kehadiran tu dan kita dah pun berada di tajuk yang terakhir. Tinggal satu lagi sesi kelas collaborative teaching kita ni pada minggu depan. Maklumatnya nanti akan dimaklumkan oleh pensyarah masing-masing lah. Jadi untuk hari ni kita dah selesai. Saya harapkan apa yang penting tu semua dapat faham perkongsian kita pada petang ni. Yang paling penting kita faham dan kita cuba jadikan sebagai satu yang manfaat untuk diri kita lah. Bukan untuk pelajar je, untuk saya juga. Untuk semua kita Okey, sebelum saya tutup, ada nak tanya apa-apa atau nak kongsi apa-apa? Ustaz, dekat e-feature tak ada lah Ustaz. Tak ada tik kehadiran? Kalau tak ada kena tanya pada pensyarah masing-masing pensyarah masing-masing supaya boleh tik lah kehadiran tersebut. Mungkin ada kelas yang ada kehadiran tu boleh tik. Yang tak ada boleh minta inilah maklum balas daripada pensyarah masing-masing tentang kehadiran YouFuture Okey, lain ada tak? Nak soal? Ya. Ada? Tiada? Tak ada Ustaz. Okey, kalau tak ada, terima kasih saya ucapkan pada semua pada petang ni. Pada yang fokus tu saya nampak lah, maksudnya mudah-mudahan setiap saat fokus dalam kelas ni Allah ganjarkan dengan pahala kan. Sebab memang dah tahu dah malaikat ni memayungi orang yang tuntut ilmu ni, ilmu apa sajalah. Kalau namanya ilmu tu dia mesti bermanfaat Jadi kita duduk sekejap ni, 1 jam ni untuk dapat ilmu ni, mudah-mudahan pahala lah untuk kita di akhirat nanti Saya tutuplah kelas kita pada petang ni. Apa yang baik itu kita ambil manfaat dan jadikan sebagai panduan kita lah. Saya sudahilah kelas kita pada petang ni dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.